A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'atsahu Allahi ilan nasi mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah. Syukur setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah kerana dengan kehendaknya, dengan limpah kurnianya dan insya-Allah dengan keradaannya, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pagi ini. Insya-Allah dalam kita mempelajari ilmu asas balaghah. Jadi saya buka dulu nota supaya kita boleh tengok melalui nota lebih jelas insya-Allah. Jadi ini jadi kita besarkan sikit supaya nampak jelas. Jadi kita sedang membicarakan tentang al-bayan, ilmu al-bayan. Atas tajuk kecilnya adalah isbat haqqi, haqqaik. Haqqaik. Jadi ataupun kita panggil dia tasbih baru, tasbih burhani. Jadi tasbih ni ada dua bentuk tasbih dalam grup ini. Jadi saya jelaskan sikit supaya dia jadi kita telah pun membincangkan tentang apa namanya faedah-faedah menggunakan uslub tasbih di dalam Al-Quran. Jadi faedah-faedah dia ada dua yang kita telah bincang. Yang pertama kita panggil dia adalah tasbih burhani. Tasbih burhani itu mengandung tiga bentuk lagi lah, iaitu tasbih tauhid, tauhidillah, dan yang kedua isbat ma'ad, dan yang seterusnya adalah kisu mu'ad bil badhi, dan kisu ahya maut fi ahya ardi. Lagi yang ketiganya adalah isbat qudratullah, ataupun dalam bahasa kitanya usbat itu adalah menetapkan hakikat kebenaran. Itu gunanya dia punya
dia punya tasbih untuk menetapkan hakikat kebenaran. Dan yang keduanya menetapkan keesaan Allah di dalam bentuk nafiah. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan adanya hari kebangkitan, hari kembali. Dan yang berikutnya adalah mengkiaskan ciptaan pengulangan dengan ciptaan pertama. Dan yang seterusnya menkiaskan kehidupan orang mati dengan menghidupkan bumi yang tandus. Dan yang seterusnya adalah menetapkan kekuasaan Allah. Jadi kita dah bincanglah dalam bab ni. Bab yang pertama ni, bab yang tasbih burhani. Dan sekarang ni, hari ini adalah kita pergi kepada tasbih khayali ataupun taudih' ma'ani. Bahasa yang lebih mudah sikit adalah tasbih khayali. Tasbih khayali ini yang sepatutnya hari ini kita pelajari adalah pada muka surat 55. Muka surat 55. Adakah tuan-tuan boleh nampak? Ataupun saya punya nota ni ada keluar di papan di skrin masing-masing? Ada keluar. Ada ya. Alhamdulillah. Jadi kita sedang membincangkan tasbih khayali. Taudih' ma'ani ataupun penjelasan makna, iaitu dalam bentuk tasbih khayali. Apa yang dimaksudkan tasbih khayali? Khayali ni maksudnya kita menghayalkan. Tasbih tu penyamaan, menyamakan. Tapi dalam bentuk, bukan nyata dalam bentuk khayali. Bagaimana maksudnya? Maksudnya seperti begini. Seperti contoh dia pada ayat surah 37. 37 ni surah apa 37? Surah 37 lah. Ayat 62 hingga 65. 62 hingga 65. Ujung tak nampak ni. Jadi ayat 62, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Azalika khairan nuzulan am sajaratut zakum. Jadi maksudnya, bukankah hidangan lebih baik, hidangan yang lebih baik, ataupun hidangan pokok zakun. Sajaratuz zakum. Bukan buah zakum, pokok zakum. Kemudian ayat yang berikutnya 63, inna ja'alnaha fitnatan lil-zalimin. Jadi sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu adalah sebagai seksaan bagi orang yang zalim. Innama syajaratu takhruju fi aslil jahim. Jadi sesungguhnya dia itu maksudnya pokok zakum adalah sebatang pokok yang keluar daripada dasar neraka yang menyala. Jadi Tuhan beritahu bahawa pokok zakum itu hanya ada di dalam neraka. Dan dia dijadikan di tengah-tengah api yang menyala-nyala. Ini untuk orang yang zalim, untuk orang yang tidak mahu beriman kepada Allah, dan juga orang yang tak mahu mengakui bahawa Rasulullah SAW itu sebagai utusan Nabi. Dan ayat yang berikutnya, tal'uha ka'annahu ru'usus syaitan ataupun sayatin. Jadi ka'annahu seperti apa? Seperti ataupun seakan-akan, ka'anna seakan-akanlah. Hu tu kembali kepada zakum, pokok zakum. Ru'usus syayatin, dia punya buah dia punya mayang dia. Jadi pokok zakum ni ada mayang dia, dan mayang dia itu ka'annahu ru'usu. Ru'usu maknanya kepala. Kepala apa? Kepala syaitan. Jadi mayangnya seakan-akan kepala syaitan. Itu Tuhan beritahu bahawa orang-orang yang masuk neraka, makanan dia adalah
adalah pokok zakum ataupun buah zakum ataupun mayam zakum. Sama ada dia nak makan, kalau tak nak makan, dia kena makan. Sebab tak ada makanan lain disediakan kepada orang yang duduk di dalam neraka, melainkan hanya pohon zakum. Dan pada zuhum itu ada mayang dia, ada buah dia, itulah jadi bahan makanan. Jadi mengikut setengah riwayat, sebelum kawan tu makan, dia baru ambil saja buah tu ataupun mayamnya, nak masuk dalam mulut, muka dah terbakar. Jadi begitulah gambaran yang ditunjukkan oleh Allah betapa dahsyatnya neraka itu. Betapa penat, sakitnya orang-orang, balasan kepada orang-orang yang melawan Islam, melawan Nabi. Jadi di sini dia gunakan dia punya tasbih hayali. Macam mana katakan tasbih hayali? Jadi tasbih hayali itu dikata tal'uha ka'annahu. Tal'uha tu boleh kata buah, boleh katakan mayang lah. Tapi dalam kupasan, dalam tafsir ini dikatakan mayang. Mayang dia ka'annahu, seolah-olah kepala syaitan. Jadi membayangkan buah zakum tu seperti kepala syaitan. Sedangkan kepala syaitan kita tak pernah tengok. Tak ada siapa yang pernah tengok. Jadi oleh kerana itu dia panggil tasbih hayali. Maknanya kita kena hayalkan. Hayalkan dia punya musyabbah dia adalah buah ataupun mayam pokok zakun, dan dia pula sama ataupun seakan-akan dengan kepala syaitan. Jadi kepala syaitan tu tak ada siapa yang pernah tengok. Jadi dia mengatakan itu adalah sebagai hayal. Maknanya bila kita baca ayat-ayat ni, kita menghayalkan buah zakum tu macam kepala syaitan. Jadi kepala syaitan tu pun kita tak pernah tengok. Jadi maknanya bukannya tasbih hakiki. Dia tasbih hayali. Kita kena menghayalkan kepala syaitan tu macam mana. Walau macam mana pun kita hayal pun, benda tu tak sama. Tak sama dengan hayalan kita. Jadi dia panggil tasbih hayali. Kenapa Tuhan gunakan ni? Kerana nak bagi faham. Nak bagi faham supaya ayat-ayat ini mudah dipahami dengan cara Allah mendatangkannya tasbih. Termasuklah tasbih itu yang kita nampak dan juga yang kita kena hayalkan. Supaya kita nampak dia punya bagaimana keadaan dia. Jadi dalam catatan di sini, Allah menerangkan rupa bentuk pohon zakum dengan perumpamaan mayangnya seperti kepala syaitan, yang juga manusia tak pernah melihatnya, tetapi dapat dihayalkan dengan fikiran. Tentu rupanya buruk. Takkan kita kepala iblis bukunya cantik, tak ada, memang buruk. Sebab dia dah duduk dalam neraka. Setiap benda dah duduk dalam neraka, tak ada yang cantik, semuanya buruk. Yang cantik-cantik semua dalam syurga. Jadi tentu rupanya buruk. Kemudian menyeramkan dan menakutkan, dan juga baunya busuk. Tetapi syaitan itu tidak seperti apa yang kita hayalkan. Walau macam mana pun kita tak boleh hayal. Sebab tak ada orang yang boleh tengok, tak ada orang yang boleh berikan gambaran, tak ada. Tak ada kamera nak ambil gambar dan sebagainya, tak ada. Jadi oleh kerana tak ada itu, diminta supaya kita hayalkan bagaimana. Maknanya menggambarkan betapa buruknya, huduhnya, busuknya, menakutkannya dan sebagainya. Jadi bagaimanalah hinanya kepada syaitan itu dijadikan makanan. Jadi gambaran Tuhan tunjukkan sebab macam kepala syaitan, maknanya makanan mereka yang duduk dalam neraka adalah buah zakum yang rupanya seperti syaitan. Jadi nama syaitan tu pun dah cukup dah menggerunkan. Sebab syaitan ni dia memang orang jahat. Dialah yang mengganggu manusia atas dunia dan sebagainya. Kemudian di akhirat besok jumpa kepala dia pula untuk dimakan.
Oh. Jadi ini satu gambaran yang kalau dipikir halus-halus maknanya Bercampur. kita tak sanggup nak buat dosa lah kalau gitu gambaran makanan orang-orang di dalam neraka. Sebab orang yang dalam neraka itulah orang yang berdosa, orang yang banyak dosa. Orang yang banyak pahalanya, kurang dosanya, insya-Allah dia masukkan ke dalam syurga. Jadi oleh kerana itu Tuhan beri kita pilihan. Tuhan dah beritahulah bahawa di dalam neraka itu sangat dahsyat keadaannya dan digunakan dengan tasbih hayali untuk memberi rangsangan kepada manusia supaya jangan pilih neraka. Tapi pilihlah syurga. Jadi masa memilih itu adalah semasa kita hidup atas dunia. Apabila dah mati, dah tak ada pilihan lagi. Itu akan dibalaskan apa yang kita buat, kita dapat. Yang tak buat, yang tak dapatlah. Jadi untuk mendapatkan pahala dan nak masuk syurga, mestilah melakukan ketaatan. Tidak mensyirikkan Allah dan melakukan segala yang disuruh dan menjauhkan daripada segala yang dilarang. Jadi itulah poin dia. Poin dia supaya manusia rasa takut untuk melakukan dosa kerana balasan dia adalah terlalu teruk, tak dapat nak digambarkan. Ini baru digambarkan dengan makanan. Belum lagi dari segi kehidupan dia di dalam neraka. Ini baru makanan saja. Jadi makanan saja. Ayat ini saja sudah mencukupi untuk menahan kita daripada melakukan dosa. Kerana dosa, banyak dosa, maka dia akan jumpa dengan pokok zakum dan buahnya seperti syaitan. Pada syaitan. Jadi ini adalah yang dikatakan al-ma'ani, al-bayan. Al-hayal. Al-bayan untuk menerangkan keadaan ayat itu. Jadi ayat ini hanya kita faham kalau apabila Tuhan berikan dia punya musyabbah bih dia iaitu ru'usus syayatin. Jadi dalam ayat ini musyabbah dia adalah hu tu maksudnya buah zakum. Kemudian adatu tasbih dia adalah ka'anna maknanya seakan-akan. Manakala musyabbah bihi dia yang disamakannya adalah ru'usus syaitan, iaitu kepala syaitan. Kepala syaitan. Jadi itulah dia punya tugas ataupun peranan tasbih hayali supaya benda yang kita tak dapat tengok itu dapat dihayalkan, membantu untuk menghayalkan, dan kita akan dapat bayangkan kepala syaitan itu adalah buruk, kepala syaitan itu adalah keadaan dia buruk, busuk dan sebagainya. Jadi dengan hayalan-hayalan seperti itu, maka kita tidak akan melakukan dosa dengan sengaja-ngaja, dengan saja-saja je. Jadi kalaulah masuk neraka juga, maknanya orang tu memang pilih dia masuk neraka. Dia pilih atas pilihan dia. Jadi oleh kerana itu, cukuplah ayat ini menggambarkan bagaimana keadaan dahsyatnya dalam bentuk makanan orang-orang yang di dalam neraka. Ada perkara yang berbangkit? Ada perkara yang rasa tak berapa sama dengan yang ada kepada tuan-tuan? Boleh Ustaz. Boleh ya? Kalau boleh kita teruskan pada buku surat berikutnya, iaitu 56. Pada muka surat 56, masih lagi tasbih hayali. Tasbih hayali. Ini dia ambil contoh pada ayat 12, surah 12. Surah 12 ni adalah surah Yusuf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aidihinna. Jadi apabila mereka memandang ataupun melihat, ra'ainahu, hu tu adalah Nabi Yusuf. Apabila
perempuan-perempuan ni tadi, iaitu perempuan kawan-kawan kepada Zulaikha, yang dipanggil ke istana untuk melihat Yusuf. Sebab dia difitnah, bukan difitnah lah, tapi memang dia buat lah, bukan fitnah. Jadi dia nak menghilangkan rasa bersalah dia kerana menggoda Yusuf. Jadi bagi dia siapa-siapa pun yang tengok Yusuf akan tergoda. Maka dia panggillah perempuan-perempuan yang membuat cerita-cerita itu ataupun yang mengwar-warkan. Kalau zaman kita ni yang masuk dalam Facebook lah ataupun dalam WhatsApp lah. Tapi masa itu tak ada WhatsApp lah. Dia pakai mulut-mulut lah. Jadi siapa yang mengwar-warkan yang Zulaikha ni adalah orang yang jahat dan cuba nak menggoda Nabi Yusuf, maka kamu tengoklah sendiri bagaimana keadaan dia. Maka dipanggillah perempuan-perempuan tu, kemudian dibagikan setiap orang satu bilah pisau. Bukan satu bilah pisau dengan apple ke dengan limau ke, tak ada. Dia cuma bagi pisau aja. Tak ada ayat yang mengatakan apple, pisau bersama apple ke, pisau bersama limau ke, nak tunjukkan bahawa pisau tu nak potong apple tapi terpotong tangan, jari dan sebagainya. Tak ada. Dia bagi pisau saja. Falamma ra'ainahu akbarnahu qata'na aydihim. Jadi apabila dia tengok saja Nabi Yusuf keluar di depan mereka, maka pisau di tangan dia tadi terpotong ke jari dia. Bukan dia nak potong buah. Memang pisau tu hanya nak menunjukkan bahawa tengok yang Nabi Yusuf je dah terpesona. Dah tak sedar diri dah. Dan mereka berkata apa? Akbarnahu. Akbarnahu ni maknanya sangat kagum. Sangat kagum. Jadi waqata'na, jadi sehingga dia terpotong tangan mereka. Jadi apabila tatkala wanita itu melihat Yusuf, mereka kagum kepada Yusuf ni. Kenapa? Kerana Yusuf ni orang yang begitu handsome, cantik dan sebagainya, dan akhlak dia terlalu tinggi. Akhlak terlalu tinggi tu sebabnya dia tak melayani kehendak Zulaikha. Tak melayani kehendak Zulaikha. Sedangkan Zulaikha tu perempuan yang cantik, isteri kepada orang besar, hartanya banyak dan sebagainya. Jadi kalau perempuan yang begitu keadaannya dan dia pula orang yang sangat karisma, sangat hebat, maka kehebatannya itu terselah dibandingkan dia punya akhlak Nabi Yusuf dengan akhlak perempuan yang nak goda dia tu sangat jauh. Jadi oleh kerana itu dia ada karisma. Karisma ni dalam bahasa lainnya apa? Siapa boleh beri makna karisma? Tak ada siapa yang boleh bagi makna. Tak ada orang nak sebut. Okeylah. Saya bercakap seorang kan ni. Karisma. Jadi Assalamualaikum Ustaz. Ya. Karisma tu saya rasa kepribadian. Kepribadian ataupun akhlak lah kan. Ya. Akhlak yang sangat tinggi. Jadi sehinggalah perempuan-perempuan tu terpotong dia punya tangan dia. Aidihim wa qata'na aidihim, sehingga dia terpotong tangan dia. Maksud tangan di sini jari lah kot. Tapi dia tak beritahu sini. Cuma aidihim maknanya tangan-tangan lah. Jadi qulna hasya lillahi ma hadza bashara. Jadi sudahlah dia terpotong tu dan dia berkata lah apa yang mereka kata. Dah sudah luka dia punya tangan dia tu, dia pun kata maha sempurna Allah. Ini bukan manusia. Sesungguhnya ini tidak lain melainkan malaikat yang mulia. Jadi wa qulna hasya lillah
ma hadza basyara. Hadza basyaran in hadza illa malikun karim. Maknanya perempuan tu bukan saja dia terpotong tangan dia, tetapi masa yang sama dia berkata, Maha suci Allah, Maha sempurna Allah. Ini bukan manusia. Ini maknanya dia pujilah. Dia puji Nabi Yusuf. Sesungguhnya ini tidak lain melainkan malaikat yang mulia. Jadi sekarang ni dia punya musyabbah dia. Musyabbah dia adalah akbar nahu. Musyabbah dia. Dan musyabbah bih dia adalah malikun karim. Malikun karim di sini. Jadi malikun karim ni maknanya malaikat yang mulia. Jadi maknanya dia menggambarkan akhlak ya nama Yusuf ini seperti akhlak malaikat, malikul karim, seperti malaikat. Jadi dengan ini kita fahamlah bagaimana akhlak Nabi Yusuf ni sangat mulia, sangat tinggi nilainya sehingga dibandingkan dengan malikul karim, sehingga dibandingkan akhlak malaikat. Jadi malaikat mana pernah buat salah dan dia tak ada dosa. Jadi seolah-olah Yusuf ni gitulah keadaan dia dan tak ada buat dosa dan sebagainya. Dia memang pun dia tak buat dosa sebab dia Nabi. Dia maksum. Dia dijaga oleh Allah supaya dia tak buat dosa. Jadi sekarang ni dari sini fahamlah kita kenapa perempuan-perempuan yang pegang pisau tu boleh terluka dan tak sedar. Tak sedar yang jarinya telah dilukai kerana melihatkan akhlak ataupun krisma Nabi Yusuf seolah-olah macam akhlak para malaikat. Jadi Allah menerangkan tentang kekaguman wanita Mesir terhadap kesucian kepribadian Yusuf yang mulia derajatnya seperti darjat malaikat yang mulia. Padahal mereka tidak pernah melihat malaikat. Menyamakan seperti ini dinamakan tasbih hayali. Kerana tasbih ini tidak dapat dilihat dengan mata. Jika tasbih yang dapat dilihat dengan mata, maka dinamakan tasbih bayani. Jadi ini tasbih hayali. Sebab apa? Sebab dikata macam malaikat. Akhlak Nabi Yusuf ni seperti akhlak malaikat. Sedangkan kita tak pernah tengok malaikat. Dia pun tak pernah tengok malaikat. Jadi macam mana dia tahu macam akhlak malaikat? Jadi dia gunakan tasbih hayali. Dengan cara menghayalkan. Tadi sebut syaitan, kita dapat hayalkan buruk. Ini sebut malaikat. Kita dapat hayalkan dia hebat. Akhlak yang hebat. Jadi dengan itu mudahlah sampailah maksud ayat Quran ni kepada orang yang membaca. Tapi kalau cubalah dia tak pakai dengan tasbih hayali ni. Macam mana ayatnya? Ayatnya mungkin jadi sangat panjang ataupun banyak lagi perkataan yang kena ditambah. Tapi dengan hanya dikata illa malikul karim dah cukup dah. Faham dah. Orang yang albab, ulil albab, dia bersebut itu dia fahamlah, cukuplah. Tapi kalau yang tak nak faham tu, dia memang tak fahamlah dia. Melainkan dia belajar ilmu-ilmu yang berkaitan. Jadi itulah apa namanya tasbih hayali. Okey, ada perbincangan? Ada perbincangan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tasbih hayali ni dia lebih mirip kepada nak meringkaskan, mempadatkan sesuatu ayat tu, tetapi kita kena gunakan apa orang kata bayangan kita sendirilah untuk memahami ayat tu sebenar. Ataupun ringkas macam kita kata dalam ma'ani ada qasri, ayat tu berbentuk qasri kan Ustaz? Dia padat. Adakah itu kita boleh disamakan macam tu?
sudah tentu benda tu lagi sebenarnya tak sama lah. Maknanya malaikat dengan manusia memang tak sama dia punya keadaan dia. Tetapi ada masanya malaikat tu lebih mulia daripada manusia. Tetapi ada manusia-manusia yang Tuhan jadikan, dia punya kemuliaan dia, akhlak dia lebih baik daripada malaikat. Sebab apa? Malaikat ni dia memang tak ada dia punya godaan. Tuhan dah jadikan dia makhluk yang suci, yang patuh ke dia, patuh 100%. Jadi dia tak ada gangguan, tak ada siapa nak boleh goda dia. Sebab sifat dia dah Tuhan jadikan macam tu. Manusia ni tidak. Manusia ni di samping ada sifat-sifat mulia, tetapi dia sekali package dengan sifat-sifat yang tak mulia. Macam contoh dengki lah, iri hati lah, dan sebagainya. Penyakit hati itu banyak. Jadi manusia ni didatangkan dengan package, ada yang baik, ada yang tak baik. Maknanya yang nak buat zalim pun boleh, dia nak buat. Ataupun dia nak berdengki ke orang pun boleh. Dia iri hati ke orang boleh. Semua dia boleh buat. Tetapi dia tak buat. Dia tak buat tu maknanya dia punya akhlaknya tu lebih baik daripada malaikat. Malaikat ada pilihan, malaikat tak ada pilihan. Yang baik tu baiklah. Yang sujud saja. Yang rokok saja sampai kiamat. Yang tahiyat sampai kiamat. Tak ada dia punya dugaan. Tapi manusia ni diturunkan dengan package dalam hatinya tu, ada yang sayang, ada yang baik, ada yang tak baik, ada yang dengki, ada yang dan sebagainya, sifat-sifat yang tak baik tu. Jadi nak bawa selalu sifat yang baik itu bukan benda yang mudah. Berbeza dengan malaikat. Malaikat memang dia dah baik. Memang dia tak pernah buat salah, memang dia tak akan buat salah. Tapi manusia ni ada pilihan. Boleh buat salah, boleh buat baik. Boleh kita berzikir, boleh kita mengumpat. Semuanya boleh berlaku. Jadi dengan cara kita memilih yang baik itulah, maka akhlaknya itu lebih baik daripada malaikat. Jadi oleh kerana itu, kita kenalah sentiasa bertaubat pada Allah lah. Kerana apa? Sebenarnya kita buat dosa setiap saat. Setiap ketika ada je dosa di kita. Jadi cara yang paling baiknya adalah bertaubat kepada Allah. Jadi semoga dosa-dosa yang kita buat tu, sama ada yang sedar yang tak sedar tu, dapat diampunkan. Dan apabila kita mati dan dosa dah diampunkan, insya-Allah tempat kita insya-Allah di dalam syurga kerana dosa dah tak ada. Wallahu a'lam. Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Ada soalan lain? Ada soalan lain ke? Tak ada. Tak ada ya. Tak ada, kita pergi kepada muka surat berikutnya. Muka surat 57. Jadi pada muka surat 57 ini masih lagi dengan tujuan tasbih, iaitu tasbih taudi'u ma'ani ataupun tasbih bayani. Tadi tasbih hayali, ini tasbih bayani. Jadi ayat Quran menjelaskan makna ayat-ayat lain dalam bentuk tasbih al-bayani. Jadi tasbih yang kita akan jumpa ini adalah dalam bentuk bayani. Bayani maknanya keterangan. Bayan ni keterangan. Jadi ayat yang digunakan adalah ayat 14, surah 14, ayat 24. Saya nak cuba bawa ayat ni, tengok terjemahan dalam Al-Quran supaya kita dapat lebih baik dia punya maksud kefahaman kita. Tengok dalam ini. Di ayat ni.
ayat apa tadi? 63 ya. 62. Ayat 62. Hmm. Mana? ذلك خير أم شجرة إن Itu maksudnya sesungguhnya ini ayat lain. Ayat tadi ayat ni. Ayat berapa tadi? Sorry. Hmm. Ayat 14. Okey, tak apalah. Payah. Al-Quran ni payah kita nak buka. Sebab banyak step dia. Jadi ayat ni, ayat surah 14. Ayat yang ke-24. Iaitu, Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan. Jadi tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan? Apakah perumpamaan itu? Kalimatan thayyibatan, iaitu kalimat yang baik, yang betul, yang hak. Kasajaratin thayyibatin asluha. Dan seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya ke langit, menjulang ke langit. Asluha sabita wa far'uha fis sama. Jadi tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu memikirkan Tuhan menjadikan satu misal. Apa antara misalan dia? Kalimatan thayyibatan, iaitu kalimat yang baik, kalimat yang ikhlas, kalimat membesarkan Allah. Kasajaratin thayyibatin, iaitu seperti pohon yang baik. Jadi kalimat yang baik ini, iaitu kalimat seperti la ilaha illallah sebagai contoh, dia adalah kalimat seperti kasajaratin thayyibatin, seperti pokok. Pokok yang thayyibah. Thayyibah maknanya baiklah. Kalimatan thayyibatin, kemudian kasajaratan thayyibatan. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Iaitu Tuhan nak beritahu bahawa pohon yang baik ini apa sifatnya? Sifatnya akarnya teguh ke dalam tanah dan cabangnya menjulang ke langit. Jadi pokok yang baik itu, pokok yang yang dikatakan sama dengan kalimatan thayyibah itu adalah pokok yang dia punya akarnya teguh ke dalam tanah dan manakala cabangnya, dahannya, daunnya, pucuknya menjulang ke langit. Kemudian tu'ti ukulaha kulla khinin biiznillah. Yang ke-25, pohon itu memberikan buahnya. Tu'ti maknanya memberi. Ukulaha, buahnya. Kulla hini, dalam setiap masa ataupun dalam setiap musim. Biizni rabbiha, atas arahan ataupun dengan izin Tuhannya, iaitu izin Tuhan, Allah. Kemudian Allahul amsalu linnas la'allahum yatazakkarun. Jadi Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat kepada Allah. Supaya ingat kepada Allah, maksudnya segala benda yang dibuat itu kerana Allah. Segala yang dibuat itu kerana mencari keredaan Allah. Kerana nak menjauhkan diri daripada neraka dan untuk mendekatkan diri kepada syurga. Jadi dia punya musabbah dia adalah
kalimatan thayyibatan. Itu dia punya musyabbah. Musyabbah bih dia adalah kasajaratin thayyibatin. Manakala adat tasbih dia, adat tasbih dia adalah kaf. Kaf ni, kasajaratin. Masalan, kalimatin thayyibatin kasajaratin. Kaf ni kaf pada perkataan kasajara, bukan pada kalimatin. Kalimatin ni memang ijaan kalimah dia. Lam min ha tu adalah ijaan dia. Kaf tu bukan kaf tasbih, bukan ada tu tasbih, tapi yang ada tu tasbih adalah kaf di sini. Kasajaratin thayyibatin. Seperti apa? Seperti pokok yang akarnya menjunang ke dalam tanah dan dia punya daun rantingnya dan sebagainya melangit, menegak ke langit, dan juga pokok ini mengeluarkan buah setiap kali musimnya yang banyak, dan manusia mendapati nikmat daripada pokok itu. Jadi kalimatin thayyibah maknanya Tuhan menyuruh kita berkata benda yang baik supaya kita sentiasa dapat pahala. Kalau benda tu kita rasa tak baik, jangan cakap. Kalau tak ada benda nak cakap, tak usah cakap. Jangan saja-saja nak cakap, cari benda dan benda tu tak ada guna apa-apa. Jadi dari situ kita dapat tahu bahawa kita jangan bercakap kalau tak ada benda yang mustahak. Kalau tak ada benda gunanya. Kalau tidak mendatang kebaikan. Kalau bercakap tu mendatang keburukan, jangan. Sebab kalimatan thayyibatan seperti sajaratin thayyibatin. Jadi di sini kita dapat tahu bahawa antara musyabbah dia dengan musyabbah bih dia jelas sekali, dan dia punya adat dia pun jelas, tapi dia tak ada wajah. Wajah dia tak ada. Jadi di sini Allah membuat perumpamaan kalimah yang baik, iaitu kalimah tauhid. Seperti pohon yang subur, rendang, yang mana akar tunjangnya teguh menjunang ke dalam bumi dan cabangnya menjulang ke langit, menjulang tinggi ke langit. Keadaan pohon ini mengumpamakan amalan yang bersungguh dan ikhlas kepada Allah sahaja, tersembunyi daripada menunjuk-nunjuk riak kepada sesama manusia. Ayat 14, surah yang sama, ayat yang ke-25, pohon ini pula mengeluarkan buahnya pada sepanjang masa, tidak mengikut musim. Dia ada je selalu buahnya. Inilah bentuk kalimah thayyibah. Begitulah balasan kepada amalan seperti ini, walaupun sekecil mana sekalipun, mendapat ganjaran pahala kebaikan yang besar setiap masa dan saat. Lebih menggembirakan lagi, Allah akan mengangkat tinggi darjahnya di dunia dan di akhirat. Di dunia, di darjahnya, maksud darjah di dunia dan juga di akhirat, dan menjanjikan syurga bagi mereka. Jadi kalau dapat balasan syurga tu, dapat masuk syurga tu, itulah sebenarnya balasan yang paling terbaik. Yang buruknya apa? Yang buruknya neraka. Yang baiknya syurga. Kalau kita dapat balasan Tuhan berikan kita syurga, itulah balasan yang sebaik-baik balasan. Dan itulah tujuannya. Kita mentaati Allah, kita ikhlas kepada Allah bila beriman, supaya Tuhan tidak masukkan kita ke dalam syurga, tidak masukkan kita dalam neraka. Jadi apabila tidak masuk neraka, insya-Allah dia akan masukkan kita dalam syurga. Tidak ada kompromi dan tolak ansur kepada mereka yang menyebut-nyebut amalan baiknya. Orang yang riak ni, Tuhan tak ada kompromi kepada mereka. Bertujuan riak kepada manusia, melainkan semuanya pahala amalan tersebut akan luput, seperti mana ayat di dalam maksud ayat yang kedua surah Baqarah ayat 264, iaitu luputnya lumpur yang melekat pada batu licin akan hilang kesemuanya apabila ditimpa oleh hujan. Hujan yang lebat, dan juga masa-masa yang sama
angin yang kencang. Jadi sini Tuhan tunjukkan bagaimana ruginya orang yang buat baik ataupun buat amalan tapi tunjuk ke orang. Jadi kalau dia buat macam tu, dia telah mendapat balasan sebagaimana ayat Baqarah 264. Tuan-tuan boleh buka nanti ayat 264 yang mana menggambarkan bahawa orang yang membuat kerja ibadah tapi tunjuk ke orang, nak minta orang tahu, nak supaya orang puji dan sebagainya, adalah seperti lumpur yang lekat pada batu, batu yang licin. Jadi lumpur itu lekat pada batu yang licin dan lepas tu apabila datang hujan yang lebat, jadi batu-batu yang ada kumpul tadi habis licin semua sekali, tak tinggal sikit pun. Begitulah dia punya kaedah dia. Bila orang yang buat ibadah tidak kerana Allah tapi nak suruh orang tengok, nak suruh orang puji, nak tunjuklah macam-macam lah. Jadi kerja itu bukan saja tak ada pahala tapi mendapat dosa. Dan dosa dan pahala dia yang bentuk seperti tanah yang lumpur tadi lekat pada batu yang licin, bila datang angin, datang hujan, habis melumpur tu tak lekat sikit pun. Itulah gambaran yang Tuhan gambarkan kepada orang yang buat kerja nampak macam kerja Allah, buat kerja ibadah dan sebagainya, tetapi matlamat dia bukan untuk mencari kerajaan Allah, tapi nak minta supaya orang puji, nak minta supaya orang kagum dengan dia, dan nak minta selain daripada niat kepada Allah. Jadi kalau orang macam tu, dia pasti dalam kerugian. Sebagaimana lumpur yang pada batu licin, bila datang air hujan yang lebat, habis semua dia dibawa oleh angin dan juga dibawa oleh air yang hujan yang banyak itu. Jadi tak ada apa-apa manfaat sekalipun, tak tinggal sikit pun. Jadi ini ayat mengingatkan kita supaya jangan buat kerja selain daripada kerana Allah. Kalau buat kerja selain daripada Allah, maka pahala yang lekat ada sikit itu pun akan hilang, dibawa oleh hujan dan juga oleh angin. Jadi ayat ini adalah ingatan yang sangat kuat. Ini ingatan yang tegas. Setegas kalau kamu buat bukan kerana Allah, walaupun persennya 2-3% saja, 95% tu kerana Allah, 5% tu kerana manusia, maka dia tak akan lekat. Dia tak akan menjadi kerana Allah. Dia akan menjadi kerana manusia. Walaupun persen manusia itu sikit. Jadi oleh kerana itu, mesti tetapkan hati. Sabatkan hati. Tetapkan hati itu, kita buat kerja ni lillahi ta'ala. Bukan kerana selain daripadanya. Kalau bukan kerana Allah, buangkan. Tinggalkan. Betulkan niat kita. Jadi, kedudukannya adalah tergantung pada hati. Kalau hati kita berniat baik, maka baiklah kita punya amalan. Kalau hati kita berniat tak baik, maka tak baiklah amalan itu. Ini ayat mengingatkan kita supaya jangan terbatal kita punya pahala. Kalau kita meninggal dalam keadaan pahala terbatal, sedangkan dosa banyak, jadi kita tahulah di mana tempat yang Tuhan letakkan pada orang-orang yang macam itu. Allah a'lam. Ada pertanyaan lagi? Ada apa yang nak perlu bincang? Jelas Ustaz. Jelas ya? Kalau jelas, kita pergi pada buku surat berikutnya. Jadi ayat ni, pada buku surat ni, sekejap ya. Bismillah. Pada muka surat ni, muka surat 58 ni, adalah ayat untuk menyokong kalimah thayyibah tadi pada ayat sebelumnya, iaitu ayat 14-24.
Jadi ini menunjukkan bahawa ayat-ayat sokongan kepada ayat 14-24. Ayat yang ke-14 yang tadi, surah yang 14 ayat 24. Jadi barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka kemuliaan bagi Allah lah semuanya. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal-amal yang soleh, amal soleh. Jadi man kana yuridul izzata falillahi azzatu jami'ah. Jadi siapa yang menghendakkan kemuliaan, izzah. Jadi falillahi izzati jami'ah, sebenarnya izzah itu, kemuliaan itu hanya pada Allah. Tidak ada pada orang lain. Hanya ada pada Allah. Jadi kalau kita nak mencari keizahan, kemuliaan, ketinggian akhlak dan sebagainya, maka izzah ini hanya ada pada Allah. Jadi kalau kita baca buku-buku yang untuk arah, dia tak akan jumpa izzah di situ. Tapi izzah ada di dalam Quran dan juga ada dalam hadis Nabi. Dalam ikutan Rasulullah dan juga ikhlas pada Allah. Jadi izzah tu termasuklah keikhlasan kita beribadat kepada Allah. Sebagaimana Nabi Yusuf tadi, dia nampak izzah, dia nampak hebat, dia nampak mulia. Kenapa? Kerana dia menjaga dirinya daripada terpalit dengan dosa-dosa zina dan sebagainya. Jadi siapa yang nakkan kemuliaan, maka kemuliaan itu hanya ada pada Allah. Dia kata jami'an. Makna jami'an ni semuanya. Semua izzat, semua kemuliaan hanya ada pada Allah. Tak usah carilah tempat lain. Tidak akan jumpa. Kemudian, ilaihi yas'adu. Yas'adul kalamul tayyib. Wal amalu salihah yarfa'uhu. Jadi ilaihi yas'adu. Yas'adu ni fa'il mudhari'. Perkataannya sa'ada. Sa'ada maknanya naik. Kalau mis'ad jadi lift. Yas'adu yang sedang menaikkan. Yas'adu. Jadi kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik. Maknanya apabila kita bercakap yang baik, maka percakapan kita itu akan diangkat. Akan diangkat kepada mana? Dan amalan yang soleh yang naikkan. Jadi amalan dia dan juga perbuatan dia itu adalah akan diangkat. Diangkat dan dimasukkan dalam kategori amalus solihah, iaitu di dalam kumpulan orang yang beramal yang soleh. Yarfa'uhu, yang telah diangkat. Maknanya diterimalah. Apabila seseorang itu melakukan kerja-kerja yang membersihkan dirinya, yang mengikut akhlak yang baik, maka perbuatan dia dan amalannya itu Tuhan akan angkat. Angkat ke mana? Angkat maksudnya diterima. Amalan itu diterima. Dan diangkat itu akan dibalaskan dengan surga. Jadi ini ayat ini membantu kepada ayat tadi. Ayat surah 14, ayat yang 24. Barang siapa yang mendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amalan yang soleh juga dinaikkan bersama. Jadi buatlah baik, cakaplah perkataan yang baik supaya perkataan itu diangkatkan, maknanya diterima sebagai amalan yang soleh dan akan diberikan ganjaran dengan perkara ataupun diberi ganjaran syurga, insya-Allah. Kemudian ayat 14-26. Maknanya dua ayat selepas ayat yang kita baca tadi, ayat sebelah tadi. Dan perumpamaan kalimah yang buruk, yang atas tadi yang baik. Ini Tuhan bawa pula kalimah yang buruk. Seperti pohon yang buruk. Jadi kalimah yang buruk seperti pohon yang buruk.
Jadi, dan perumpamaan kalimah yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya daripada permukaan bumi, tidak dapat tetap dan tegak sedikit pun. Wa masalu kalimatin khabithatin. Contoh kalimah yang buruk, kasajaratin khabithatin, seperti pokok yang buruk. Ijtusat min fawqil ardi ma laha min qarar. Jadi contoh perumpamaan yang buruk seperti pohon yang buruk. Pohon yang buruk, pohon yang dah tercabut, yang dah tumbang, yang dah makan naik semua kali, yang telah dicabutnya dengan akar-akarnya, akar dia pun dah tak ada, kalau ada akar pun dah tak guna, tak bersambung dengan batang dia, dari permukaan bumi, tidak dapat tegak sedikit pun. Jadi gambaran Tuhan bagi tahu kepada kita bahawa orang yang bercakap hai buruk, hai yang tak ada faedah, hai yang tidak mendatangkan kebaikan, maka seolah-olah dia itu adalah pohon yang telah tercabut, telah tumbang, akarnya dah rosak, dahannya pun dah patah-patah, dan akarnya dah tercabut daripada permukaan bumi, dan dia dah tak dapat tegak sedikit pun. Ini adalah contoh Quran bagi orang yang bercakap benda yang baik, balasan yang baik. Orang yang bercakap benda yang buruk, seolah-olah seperti pokok yang leput, yang dah tumbang, yang tak ada kebaikan apa lagi padanya. Kemudian ayat 14 surah 27, nombor yang 27, mana nombor selepasnya. Yang kita bincang tadi 24, 25. Lepas itu disokong dengan ayat 26 dan 27. 27 ini Allah meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang yang zalim dan yang berbuat dengan apa yang dia kehendaki. Jadi yusabbitullahu allazina amanu bil qaul isabita fi hayatud dunya wa fil akhirah wa yudillullahu az-zalimin wa yaf'alullah ma yasha. Jadi Allah meneguhkan iman orang yang beriman. Dia dah orang beriman, dan Tuhan akan teguhkan orang yang beriman tu dengan apa? Dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ucapan yang teguh tu maksudnya adalah perkataan yang baik, perkataan nasihat, perkataan yang mengingati Allah, perkataan dalam bentuk zikir, perkataan yang orang lain mendapat manfaat daripada percakapannya. Bukan orang lain jadi bukan kata orang lah, bukan kata orang, bukan umpat orang dan sebagainya, tapi dia adalah bercakap benda yang mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Jadi Allah menyesatkan orang yang zalim. Kalau dia pilih zalim, maka Allah sesatkan dia. Kalau dia pilih baik, maka Tuhan akan beri dia siratan mustaqim. Kalau dia pilih yang buruk, Tuhan tunjukkan wa yudillullahu zalimin, dan Tuhan tak akan tunjukkan kepada orang-orang yang zalim. Orang yang zalim tu orang-orang yang bercakap yang tak ada guna apa-apa perkataan dia. Lawak-lawak sajalah, hanya orang ketawa-ketawa saja, tak ada apa manfaat, tidak mendatangkan mendekatkan diri pada Allah. Jadi itu peringatan Allah kepada manusia supaya apa? Supaya kalau kita nak bercakap, mestilah percakapan kita itu ada kebaikan dia, ada gunanya, ada mendatangkan kebaikan pada orang lain. Kalau keburukan pada orang lain atau mengata orang, jangan sama sekali. Sebab itulah mengumpat itu dosa besar. Mengumpat itu paling mudah kerja dia. Lidah aja, buka je mulut kata orang. Itu dah mengumpat. Mengumpat itu dosanya paling besar. Dia adalah seperti batang yang telah reput, yang telah tumbang. Tak ada guna apa-apa pun orang yang mengumpat. Jadi oleh kerana itu, jauhkan diri menggunakan lidah kita untuk bercakap benda yang tak guna. Apa lagi mengumpat orang?
Kalau benda tu cakap tak mengumpat pun tapi tak berguna, tak ada apa-apa, tidak apa kebaikan daripada cakapan tu, lebih baik jangan bercakap lah. Lebih baik diam daripada bercakap. Jadi dalam ayat ini Tuhan meneguhkan apa? Orang yang beriman dengan ucapan dia yang mendatangkan kebaikan kepada kebaikan. Kehidupan dunia dan akhirat, dan dia akan dapat balasan dunia dan akhirat. Allah menyesatkan orang zalim dan membuat apa yang dia nak hendaki. Jadi Allah ini dia buat apa yang dia nak buat. Tak ada siapa yang boleh larang. Kalau dia nak buat, pasti berlaku. Kalau dia tidak nak buat, pasti tak berlaku. Jadi oleh kerana itu kita jangan susah hatilah. Kalau orang nak buat kita, biar pergi bagi je lah. Sebab yang menentukannya bukannya percakapan dia tu. Percakapan orang tu ataupun doa orang tu pada kita boleh jadi boleh jadi tak jadi. Sebab yang menjadikan apa yang dikehendaki oleh Allah itu Allah sendiri. Bukannya orang tu katalah dia buat macam-macam lah. Sekarang ni sibuk dengan apa? Dengan sihir-sihir. Dia orang tu kena buat orang itulah, orang tu kena buat orang itulah. Ini mestilah dia yang buat dan sebagainya. Atau percayalah. Jangan kita percaya kepada nujum-nujum ke ahli sihir ke ahli yang percaya. Sebab kalau percaya, kita telah mengalih kita punya keyakinan kepada setiap kejadian itu adalah atas kehendak Allah. Jadi semua benda yang berlaku adalah kehendak Allah. Kalau benda tu Allah tak nak, tak akan berlaku. Baik yang baik pun yang merupakan ujian-ujian. Macam kalau hujan pun. Hujan tu Allah yang nak. Kita tak boleh kata, apalah hari ni, tiap-tiap hari hujan. Petang-petang hujan. Petang hujan. Jadi seolah-olah kita tak reda dengan Tuhan turunkan hujan belah petang. Kalau Tuhan turunkan belah pagi pun, tak reda juga. Sejak pagi-pagi je hujan. Pagi-pagi je hujan. Jadi benda-benda gitu jangan cakaplah. Sebab yaf'alullahu ma yasha. Sebab Allah itu membuat ataupun melakukan apa yang dia nak. Kalau Allah nak hujan, takkan kita nak marah. Kalau Allah tak nak hujan, dia tak beri hujan, dia beri gersang, kemarau, 2-3 bulan tak ada, tak boleh marah juga sebab itu yang Tuhan nak. Jadi untuk menyelamatkan diri, jangan banyak celupar mulut. Apalah hujan, apalah panas dan sebagainya, jangan. Sebab Allah, setiap benda yang berlaku adalah wa yaf'alu ma yasha. Allah yang hendak sesuatu benda itu berlaku. Kalau Tuhan nak, berlaku. Kalau Tuhan tak nak, tak berlaku. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ini ayat ni cuma keterangan kepada ayat yang di atas tadi. Ayat 14 tadi. Ayat yang ini. Ayat 14, surah 14, ayat 24. Jadi keterangan kepada ayat ini 25, 26. Dan juga 26, 27. Dan juga 27. Jadi dengan ayat-ayat ini fahamlah kita bahawa janganlah kita gunakan lidah kita ni untuk mendatangkan keburukan kepada orang ataupun kepada diri kita sendiri. Jadi hendaklah lidah ni kita gunakan, basah lidah ni untuk berzikir kepada Allah. Sebab Allah kata, berzikirlah kamu kepada aku dengan sebanyak-banyak zikir. Maknanya tak boleh lupa lah. Kalau lupa je berzikir, maknanya kita lupa Allah. Lupa Allah maknanya Allah lupa kita. Ada ayat mengatakan, jika kamu ingat pada aku ingat kepada kamu. Dan jika kamu lupa kepada aku, nescaya kami lupakan kamu. Apa akibat kalau Tuhan lupa kat kita? Bateri habis. Dah. Sorry, bateri habis.
Okey, muka surat berikutnya. Masih lagi tasbih al-bayani. Jadi Al-Quran menjelaskan makna ayat lain di dalam bentuk tasbih al-bayani. Surah yang kedua iaitu surah Al-Baqarah ayat 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal azal. Kallazi yunfiku ma lahu ri'a lan-nas. Ma lahu ri'a an-nas wala yu'minu billah wal yaumil akhir. Maknanya, hai orang-orang yang beriman, jangan rosakkan pahala sedekah kamu dengan perkataan membangkit-bangkitkan dan menyakiti perasaan penerima seperti orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada manusia. Riaklah. Kemudian famasaluhu kamasalis safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu sulda. Dan ia pula tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhirat. Maka bandingan orang itu seperti batu licin yang ada tanah di atasnya, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Lalu tinggallah batu itu licin, tidak bertanah lagi. Demikianlah halnya orang-orang kafir yang riak. Mereka tidak mendapat sesuatu pahala pun daripada apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum kafir. Jadi ayat ini, ayat 264 ni kita dah bincang tadi. Tapi yang ini dia dikeluarkan ayat tu supaya tak payah buka yang lain lah, buka sini. Jadi wallahu la yahdil qaumal kafirin. Jadi Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi ini pun masih lagi menerangkan dia punya maksud ayat yang tadi. Jadi hati yang tidak mempunyai keikhlasan diibaratkan seperti batu licin. Tanah di atas batu yang licin itu diibaratkan amalan yang tidak ikhlas. Manakala hujan yang berat itu, yang lembat itu, ibarat riak manusia kepada manusia lain. Demikianlah pahalanya akan luput apabila amalan berserta riak. Ini adalah ayat tasbih al-bayan yang menerangkan tentang keadaan amalan. Keadaan amalan yang dilakukan tidak ikhlas pada Allah dan tidak akan diterima ganjaran kebaikan, malah balasan buruk yang akan diterima terhadapnya amalan itu. Ayat ini menuntut pembaca ambil tindakan segera, bukan memberi tahuan semata-mata. Jadi ayat 264 ni menunjukkan yang batu licin tadi, iaitu orang yang buat tidak ikhlas, ibaratnya pahala dia tu ada atas batu licin, lumpur di atas batu licin. Apabila hujan lebat dan angin yang kencang, maka tak ada kesan apa-apa. Jadi itu menunjukkan ayat ini memberikan dia punya gambaran betapa ruginya orang yang membuat kerja nampak macam kerja agama, tetapi dia ada niat lain, bukan niat kerana Allah, bukan ikhlas pada Allah. Jadi kerja yang itu adalah sia-sia, tidak akan dapat balasan yang baik kerana buat kerana orang lain. Buat kerana orang lain itu adalah syirik. Tak boleh kita buat kerja ibadah dengan nak tunjukkan orang. Jadi kerja itu adalah kerja yang syirik. Itu tak tunjukkan dia punya jalan yang lurus. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan menunjukkan orang yang
orang yang kafir, orang yang zalim itu orang yang kafir. Ini ayat yang apa ni, yang menunjukkan bahawa orang yang buat kerja dengan tanpa keikhlasan pada Allah 100%, maka dia adalah dalam kerugian sebagaimana rugi, sebagaimana licinnya batu yang telah ditimpa hujan dan juga angin. Maka tak ada benda yang lekat atasnya. Jadi kalau buat kerja macam tu, maknanya dia tak dapat balasan pahala. Ada apa-apa pandangan tentang ayat ni? Ada yang nak bagi pandangan? Bukan soalan, pandangan. Soalan memang jarang adanya, tapi pandangan. Tak ada juga. Tak ada pandangan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan. Macam mana kita supaya kita terhindar daripada menjadi riak macam ni Ustaz? Apakah ialah kita kena ikhlas, lepas tu ada tak doa-doa ke zikir yang dapat membantu kita supaya tak jadi macam ni, tak jadi orang yang riak? Doa-doa dan zikir-zikir memang ada, tapi saya tak hafalnya. Kalau kita buka buku apa namanya, doa pagi dan petang ataupun doa maksurat, di situ ada Zikir harian. Zikir harian. Ya, di situ ada beberapa doa yang minta supaya Allah tetapkan hati kita ni pada jalan yang betul lah, yang jalan yang mendatangkan kebaikan lah. Jadi yang itu di antara faktor yang kita boleh buat. Sebab apa? Penyakit ni adalah daripada hati sebenarnya. Jadi oleh kerana ini penyakit hati, jadi kita kena ubat dengan cara makan fil hati lah, ubat hati. Bukannya makan Panadol dan sebagainya. Jadi ubat hati ni sebenarnya tak ada cara lain melainkan zikirlah. Sebab tu Tuhan kata ada doa, ya Allah, tolonglah kami untuk kami sentiasa berzikir padamu, sentiasa bersyukur padamu, dan sentiasa menjadikan kamu ni beramal yang soleh. Jadi itu banyaklah. Kita kena buka buku Azkar tu boleh juga. Di dalamnya ada banyak menerangkan beberapa doa dan juga beberapa tindakan untuk membersihkan hati kita. Jadi kalau Imam Ghazali punya buku, lagi banyak benda-benda yang itu. Jadi barangkali nak cari tu payah. Yang mudahnya itulah zikir pagi dan petang. Tidak kumpulkan sekali. Jadi kita berzikir, kalau pagi kita berzikir, petang kita baca yang disebutkan itu. Tapi baca biar dengan faham. Jangan baca dengan lalu gitu saja. Kalau lalu gitu saja, dia tak berkesan. Berzikir pun kena faham juga. Kalau berzikir dengan tak faham, tak adalah kesan yang tinggalnya. Jadi oleh kerana itu kena berusaha lah. Berusaha banyakkan zikir kita, banyakkan mengingatkan Allah, dan banyakkan sebenarnya kita tak boleh lupa pada Allah. Kalau lupa pada Allah ni benda tu salah. Sebab Tuhan beritahu hendaklah kamu ingat pada aku. Bila kamu ingat pada aku akan ingat pada kamu. Jadi sebab itulah Rasulullah bila dia keluar daripada tandas, dia baca ufranaka, dia minta ampun. Pasal apa dia minta ampun? Kerana di dalam tandas tak boleh sebut nama Allah. Malah kita nak ambil air sembahyang dalam tandas pun kita tak boleh baca kuat-kuat dia punya bismillahnya. Sebab nak sebut nama Allah dalam tandas tak boleh. Jadi kalau tak boleh nak puji, sebab itulah bila keluar terus minta ampun. Sebab aku tak boleh nak puji engkau ya Allah di dalam tandas. Bila aku keluarnya terus aku minta ampun. Ghufranaka.
ataupun subhanallah, astagfirullahalazim dan sebagainya, dan diikuti dengan doa-doa yang berkaitan dengan wuduk dan sebagainya. Jadi saya rasa itulah dia antara jalannya bagaimana yang Rasulullah SAW sarankan. Sebab doa pagi petang yang ada tu semuanya adalah bergantung kepada doa-doa yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau Rasulullah boleh gunakan doa itu, kita terima je lah dan kita baca lah. InsyaAllah pesannya kalau kita ikhlas akan sangat baik. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Tak ada. Tak ada, kita pergi ke slide yang berikutnya. Ini masih lagi tasbih bayan ni, tetapi dia ada muka fatun wal mujazatu. Apa maksudnya? Tasbih bayan. Muka fatun maknanya yang mencukupi, wa mujazatun yang dibalas dengan kadar yang sama. Jadi tasbih bayan ni adalah tasbih menyamakan antara tindakan dengan balasan. Kalau kita buat baik, balas dengan baik. Kalau kita buat tak baik, balas tak baik. Dan kebaikan itu pun sama sebagaimana sepatutnya. Kalau tak baik itu pun sama sebagaimana yang dilakukan. Kalau dia lakukan sikit kebaikan, maka dia dapat sikit balasan. Jadi dalam ini dia menerangkan kadar ataupun keadaan balasan yang cukup sesuai dengan amalan yang dilakukan. Masih lagi tasbih, tapi tasbih antara apa yang dibuat dengan apa yang dia dapat sama. Jadi contohnya macam ayat inilah. Ayat surah 28. Tak nampak dia punya pangkat. Sekejap ya. Tak nampak. Nampak. Jadi, dan berbuat baiklah bagaimana Allah berbuat baik pada kamu. Jadi, wa ahsin. Wa ahsin maknanya berbuat baik. Fa'il amal. Kama ahsanallahu ilaika. Jadi, berbuat baiklah. Maknanya ini arahan Allah. Fa'il amal. Berbuat baiklah. Macam mana buat baik itu? Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Jadi bagaimana Allah berbuat baik pada kita? Maka kita hendaklah berbuat baik kepada orang lain, kepada makhluk lain, sebagaimana Allah berbuat baik pada kita. Jadi ahsin adalah dia punya musyabbahnya. Ahsinun. Ini ahsinun ni fa'il amal. Tapi dia punya mazdarnya ihsanun. Jadi maknanya berbuat baiklah. Macam mana baiknya? Kama ahsanullahu ilaik. Musyabbah bi dia ahsanullah. Jadi musyabbah ihsan berbuat baik. Musyabbah bi dia adalah ihsanullah. Kemudian ada tu tasbihnya ka. Ini kama. Kama ni kaf. Dan dia punya wajah tu tasbih dia adalah mukaffatun wa mujazatun. Mujazah. Jadi maksud dia wajah tasbih ni adalah mencukupi kadar balasan yang cukup sesuai dengan amalan yang dilakukan. Iaitu mukaffah maknanya secukupnya. Kemudian mujazah balasannya sama dengan apa yang
apa yang dibuat. Jadi yang dibuat dapat sama apa yang dia balas. Maknanya Allah akan membalas seseorang itu dengan sama dengan apa yang dibuat. Itu dia punya apa namanya tasbih, musabbah dia. Musabbah dan dia musabbah bih dia. Jadi lakukanlah sebagaimana Allah berlaku baik terhadap kamu. Jadi maknanya apa? Maknanya maknanya kita hendaklah berbuat baik kepada makhluk lain ataupun kepada diri kita sendiri sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Jadi setimpalah, maknanya mukaffah dan mujazzah. Jadi apa yang dia buat, itu yang dia dapat. Kalau banyak dia buat, banyak dia dapat. Dia buat sikit, dapat sikit. Jadi di sini huruf ma pada kalimah kama, kama ni, tak ya. Ni kama ni. Jadi huruf ma pada kama ni, apa dia kata? Huruf ma pada kalimah kama adalah huruf penyelamat kerana huruf kaf tidak boleh masuk kepada fa'il, kepada kalimah fa'il. Huruf kaf tak boleh masuk pada fa'il. Macam ahsanu. Ahsanu ini adalah perkataan perbuatan. Betul. Perbuatan ahsanu. Ahsanu ni adalah fa'il madhi. Asalnya ada hasana tambah hamzah. Jadi kita dapat ahsana. Jadi fa'il madhi. Jadi kaf ni tak boleh masuk pada fa'il madhi. Ataupun fa'il mudhari' pun tak boleh. Jadi untuk membolehkan kita gunakan ka di sini, maka ditambahkan ma di situ. Jadi kama, dengan gunakan perkataan kama tu, maka kalimah fa'il huruf penyelamat kerana huruf kaf tidak boleh masuk kepada kalimah fa'il. Ahsanu tu fa'il. Dia tak boleh masuk. Tak boleh lah. Ka ahsana tak boleh. Kerana ada kama. Jadi ma tu adalah huruf penyelamat. Bukan makna tidak. Atau bukan makna apa. Cuma dia huruf penyelamat supaya kaf ni boleh masuk kepada ahsana. Kepada kalimah fa'il yang tidak mengubah maksud ayat. Dia tak akan mengubah maksud ayat. Ma tu tak ada sebab ayat tu berubah. Sama ada berubah baris ataupun berubah makna. Allah menyuruh kita melakukan kebaikan sebagaimana Allah berbuat kebaikan pada kita. Untuk melakukan kebaikan sebagaimana Allah berbuat baik pada kita adalah satu amalan yang sangat sukar. Tetapi Allah menghendaki kita sentiasa merasakan tawadhu, rendah diri, sentiasa bertaubat serta rasa tidak cukup melakukan amalan kebaikan berterusan hingga ke akhir ayat. Jadi untuk kita nak buat sesuatu benda yang baik sebagaimana Allah baik pada kita, memang kita tak mampu. Memang tak mampu. Walaupun Allah suruh kita ihsan buat baik. Kama ahsanullah, bagaimana Allah berbuat baik. Kita tak akan mampu sebab kelemahan dan sebagainya lah. Tetapi di antara dia punya anjuran dia supaya apa? Supaya untuk melakukan kebaikan sebagaimana Allah berbuat baik pada kita adalah satu yang sukar. Tetapi Allah menghendaki kita sentiasa merasa tawadhu. Tawadhu ni maknanya rendah diri. Dan sentiasa bertobat. Jadi nak buat baik macam Allah buat baik kat kita, mungkin kita tak mampu. Tetapi apabila kita buat baik sebagaimana kemampuan kita, kemudian disertakan dengan bertaubat. Taubat kepada Allah, ya Allah, aku tak mampu nak buat baik sebagaimana Engkau buat baik pada aku. Jadi kami bertaubat, kami minta ampun kerana kelemahan kami itu yang mana Tuhan sendiri pun tahu kita tak mampu.
Jadi oleh kerana itu kita naklah sentiasa bertaubat serta merasakan tidak cukup melakukan amalan kebaikan. Berterusan hingga ke akhir hayat. Jadi cara kita nak laksanakan laksanakan ayat ini iaitu dengan cara kita buat setakat yang kita mampu, kemudian minta bertaubat kepada yang selebihnya yang tak mampu kita nak buat. Kalau Allah itu bagi kita 700 balasan, maka kita nak buat baik sama dengan 700 tu mungkin kita tak mampulah. Bukan kita yang tak mampu, Nabi pun tak mampu nak buat sebagaimana Allah buat baik. Tetapi hendaklah kita sentiasa meminta taubat. Sentiasa basah dengan astagfirullah ataupun minta ampun. Jadi itulah dia punya pengajaran yang kita dapat di dalam ayat ini. Iaitu tasbih bayani. Bayani apa? Bayani mukafatu wal mujazatu. Iaitu cukup dan juga balasan. Maknanya kita dapat balasan cukup sebagaimana yang kita buat. Jadi itulah dia punya maksud. Ada apa-apa perkara yang berbangkit daripada surat ini? Semuanya clear? Surat depan ni dah banyak lagi dah. Dah panjang dia punya huraian dia. Jadi kita berhenti kat sini dulu, okey? Boleh Ustaz, boleh. Boleh ya? Boleh Ustaz, boleh. Kalau ada soalan, boleh sila majukan soalan dulu. Kalau tak ada, kita berhenti di sini dulu lah. Sebab yang ini memakan masa yang agak panjang lah. Nak kupaskan dia ni. Ini ada hadis Nabi di sini. Okey, jadi kita berhenti pada muka surat 61. InsyaAllah kita jumpa di minggu hadapan. InsyaAllah. Ada soalan terakhir? Tak ada. Kalau harap semua fahamlah. InsyaAllah. Kalau sekiranya ada yang tak faham tu boleh ulang balik lah. Ya. Boleh tengok video, boleh tengok nota ni. InsyaAllah harap dia dapat keterangan, dapat pemahaman yang lebih baik. InsyaAllah. Tak ada soalan ya? Kalau tak ada, kita berhenti di sini dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji hanya bagimu ya Allah. Kami sentiasa memujimu ya Allah. Kami sentiasa memohon pertolongan dan juga meminta keampunanmu ya Allah. Dan kami berlindung denganmu ya Allah daripada kesihatan diri kami, daripada kejahatan diri kami, dan daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang Engkau beri petunjuk ya Allah, tiada siapa yang dapat menyesatkan kami, dan barang siapa yang disesatkan, tiada siapa yang boleh memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kemuliaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kamu hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang melimpah ruah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui
bahawa kami di sini sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami ini sebagai hamba-hamba-Mu yang teredai. Justru itu berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-ilmu-Mu. Sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan mudah menghayati serta mengamalkan ilmu yang telah Engkau kurniakan kepada kami. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah jumpa minggu hadapan. InsyaAllah. InsyaAllah. Syukran Ustaz. Terima kasih Afwan. Ustaz. Assalamualaikum.